Pra-Islam dalam bab 1 ini merujuk kepada zaman jahiliyah di Jazirah Arab atau lebih spesifiknya Kota Mekah. Peristiwa ini berlangsung setengah abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, iaitu pada tahun 570 Masihi. Tokoh yang memperkenalkan sistem politik di Kota Mekah adalah Qusay bin Kilab, iaitu datuk moyang Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di Kota Mekah namun dibesarkan di Syam oleh ibu dan bapa tirinya. Disebabkan sering diejek oleh keluarga tirinya tentang keturunan Quraisy yang ada pada dirinya, beliau menjadi berkobar-kobar semangat untuk membangunkan kerajaan di Kota Mekah. Latar belakang Kota Mekah. Kota Mekah terletak di wilayah Hijaz bersama dengan Madinah dan juga Taif. Ketiga buah kota ini terletak di tengah semenanjung tanah Arab yang terkenal sebagai tanah yang kekurangan air dan mundur. Ia menjadi penempatan bagi golongan Arab Badui yang hidup secara nomad, yang berpindah mengikut keadaan sesuatu tempat. Kota Mekah di bawah pentadbiran Qusay bin Kilab mengamalkan sistem politik Al-Malak, iaitu pemesyuaratan antara ketua-ketua kabilah. Sistem politik Al-Malak ini bersifat seperti demokrasi yang memberi hak kepada setiap ketua untuk memberikan pandangan sebelum melakukan sesuatu keputusan. Berbeza dengan dua kuasa besar Parsi dan Byzantine yang mengamalkan sistem politik monarki, iaitu raja berkuasa mutlak atau raja sebagai lawgiver yang mengecualikan dirinya daripada sebarang tindakan undang-undang. Kepimpinan Qusay bin Kilab makin terselah apabila tertubuhnya satu dewan yang diberi nama Darul Nadwah. Di bawah Darul Nadwah terdapat empat buah jabatan yang diberi nama As-Siqayah untuk menjaga pembekalan air, Ar-Rifadah untuk menjaga kebajikan masyarakat, Al-Liwa untuk menjaga pertahanan negara dan Al-Hijabah untuk mengawasi hal ehwal agama. Pemikiran politik Qusay. Agak mustahil bagi seorang yang tinggal di Syam untuk mencari pengaruh di Mekah. Atau lebih dahsyat lagi, ingin menjadi seorang yang terkenal ataupun orang yang berkuasa di Kota Mekah. Namun, apa yang Qusay lakukan adalah Qusay mencari saudara maranya di Mekah dengan mengaku bahawa dirinya daripada keturunan Quraisy. Untuk meraih kepercayaan daripada masyarakat di Kota Mekah, Qusay perlu menguasai Kaabah terlebih dahulu. Keadaan ini telah menyebabkan Qusay mengahwini Hubab, iaitu puteri kepada penjaga Kaabah Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, tanggungjawab untuk menjaga Kaabah jatuh kepada Qusay bin Kilab. Seterusnya, setelah berjaya menguasai seluruh kota Mekah, Qusay bin Kilab mula mengorak langkah untuk menguasai seluruh Hijaz dengan mengajak saudara maranya daripada keturunan Quraisy untuk menyertai ketenteraannya dalam menghadapi kemarahan tentera Khuza'ah dan Banu Bakr. Jelaslah di sini, semangat asabiah dan kekeluargaan dalam diri orang Arab yang kuat telah menyebabkan Qusay bin Kilab mampu membangunkan Kota Mekah sebagai sebuah kota yang lebih sistematik dan menjadi kerajaan yang lebih baik. Pengurusan politik Qusay. Yang pertama, Qusay telah memperkenalkan satu model pentadbiran baru berasaskan perbincangan. Model ini tidak pernah digunakan dalam mana-mana pemerintahan kerana pada ketika itu, pengurusan politik yang diamalkan oleh seluruh dunia berasaskan sistem monarki mutlak. Model yang diperkenalkan oleh Qusay menggabungkan ketua-ketua kabilah dalam satu badan perundangan yang dikenali sebagai Darul Nadwah. Darul Nadwah bertanggungjawab untuk merangka polisi dan hala tuju negara. Tindakan yang dilakukan oleh Qusay mampu mengurangkan pergeseran yang berlaku antara kaum dan menyelesaikannya secara rundingan. Kedua adalah pembahagian kawasan. Qusay telah menetapkan kawasan penempatan bagi setiap kabilah. Tujuannya adalah untuk menjamin keharmonian
masyarakat Mekah yang terdiri daripada pelbagai kabilah. Beliau telah membahagikan kawasan penempatan ini kepada 4 kawasan utama dan menyerahkannya kepada setiap ketua kabilah masing-masing. Semua penempatan ini terletak di bahagian tengah kota Mekah. Prioriti yang diberikan oleh Qusay kepada setiap kabilah berdasarkan kedudukan mereka yang dipandang tinggi oleh masyarakat. Namun demikian, kedudukan dan status kabilah ini tidak dimiliki secara mutlak kerana ia boleh berubah berdasarkan keterampilan yang ditonjolkan oleh setiap ketua kabilah masing-masing. Yang ketiga adalah pengisytiharan taraf ketuanan. Qusay telah memperkenalkan Quraisy sebagai satu-satunya etnik Arab yang memiliki taraf ketuanan di bumi Mekah. Seluruh kabilah Arab telah memberi reaksi positif terhadap pengisytiharan Qusay dan menganggap Qusay sebagai penjana ulung ketuanan Quraisy. Pengisytiharan ini merupakan suatu rancangan politik yang bijak dan berwawasan kerana Qusay telah berjaya mengekalkan sektor kepimpinan Mekah di tangan golongan Quraisy. Pentadbiran Mekah selepas kematian Qusay. Setelah kewafatan Qusay, anaknya Abdul Manaf telah mengambil alih tampuk pemerintahan Mekah. Kemudiannya, Abdul Manaf telah mewariskan pentadbiran Mekah kepada 2 orang puteranya iaitu Abdul Syam dan Hashim. Abdul Manaf turut membahagikan tugas kepada kedua-dua orang puteranya. Abdul Syam telah diberi mandat untuk mengendalikan Al-Liwa' dan An-Nadwa, manakala Hashim pula diberi tanggungjawab menguruskan jabatan As-Siqayah dan Al-Rifadah. Walau bagaimanapun, pengagihan kuasa ini telah menyebabkan berlakunya pergeseran antara kedua-dua putera Abdul Manaf kerana mereka berasa tidak puas hati dengan mandat yang dianggap tidak menyeluruh. Saya akan membentangkan mengenai pembangunan kota Mekah. Seperti yang kita tahu, salah satu tugas pemimpin yang memerintah sesuatu wilayah ialah menyusun rangka strategi pembangunan supaya wilayahnya dapat berkembang maju dan dikenali umum. Sejarah membuktikan terdapat pelbagai bentuk strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemimpin kota Mekah iaitu Qusay yang memerintah pada ketika itu. Antara usaha Qusay dalam membangunkan kota Mekah adalah melaksanakan pembangunan sistem pengairan bagi tujuan pertanian seperti membina empangan Sabak dan Himyar. Empangan-empangan tersebut dibina untuk menyalurkan bekalan air bagi menyuburkan tanaman-tanaman para petani sekaligus meningkatkan penjanaan ekonomi Mekah. Seterusnya, Qusay juga melakukan pembangunan seni bina seperti istana dan rumah ibadat. Semua bentuk pembangunan yang dibangunkan mengambil kira kesesuaian semasa dan juga budaya setempat. Walaupun aspek pembangunan sistem pengairan dan seni bina ini tidak begitu menjadi keutamaan masyarakat Mekah pada ketika itu, akan tetapi Qusay sebagai pemimpin, beliau merasakan perlunya dalam membangunkan dua aspek tersebut. Contohnya, satu projek besar yang dilakukan pemerintah ialah pembinaan Kaabah, atau lebih tepat menstruktur semula bangunan yang sedia ada dengan bahan-bahan yang lebih berkualiti. Kerana Kaabah ini sentiasa menjadi tumpuan seluruh masyarakat Arab untuk mengerjakan haji tanpa mengira agama, kerana menghormati tradisi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Di samping itu, Qusay turut menyediakan kemudahan awam dan perdagangan supaya memudahkan masyarakat setempat dan juga para pedagang yang datang berdagang ke kota Mekah, seperti menyediakan rumah persinggahan, tempat ibadat dan sebagainya. Beliau berjaya mewujudkan prasarana yang kondusif bagi menarik minat golongan hujjaj dan para pedagang. Selain itu, Qusay dan para pemimpin lain giat membangunkan kota Mekah sebagai pusat destinasi pengunjung
tidak kira sama ada bagi tujuan agama maupun ekonomi. Mereka meletakkan Kaabah sebagai daya tarikan dalam hal keagamaan dan meningkatkan sektor perdagangan bagi menarik minat para pedagang di negara Arab untuk datang ke Mekah. Kali sekali, satu perkara yang boleh dilihat sebagai faktor pendorong ke arah kemajuan kota Mekah ialah polisi para pemimpin dalam pemerintahan. Mereka membenarkan setiap kabilah Arab meletakkan patung atau Tuhan yang menjadi lambang penyembahan mereka di Kaabah sehingga menyebabkan jumlah berhala yang berada di sekitar Kaabah meningkat kepada 360 semuanya. Masyarakat Arab amat berbangga dengan apa yang dilakukan oleh Qusay. Itu kerana dengannya Mekah bukan sahaja muncul sebagai pusat agama terulung di dunia Arab, bahkan juga telah berjaya merubah tahap kehidupan mereka daripada bangsa yang tidak dikenali kepada bangsa yang mula mendapat perhatian dunia, termasuk kuasa-kuasa besar seperti Rom dan Parsi. Jadi jika kita lihat kepada usaha pembangunan kota Mekah yang dilakukan oleh pemimpin dan perancangan politik yang berwawasan itu adalah sangat penting untuk menjamin survival sesebuah negara sama ada dalam aspek politik, ekonomi, agama, bangsa dan lain-lain lagi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.